syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bersama ya dalam usaha kita untuk menjayakan sesi khusus profesionalism pegawai dan penolong pegawai keselamatan jawatan pada pagi ini. Dalam memastikan keselamatan perlindungan di seluruh DBKL di tahap yang terbaik, terutamanya keselamatan yang berkaitan dengan dokumentasi terperingkat, khusus umpama ini adalah wajar diikuti oleh semua pihak. Dan kita memang sedar bahawa bukan satu benda yang kita boleh anggap remeh. Sebab apa, pengalaman saya sebagai KSU pun, bila kita menerima dokumen-dokumen, surat-surat, umpamanya surat kertas kerja berkaitan dengan jemaah menteri, ada kemudian dia hantar terus tanpa ada seal, ada apa, dan semua orang boleh baca. Bila PA buka, dia letak atas meja tu, sebelum dia nak edar masuk ke bilik KSU, memang boleh baca. Inilah yang menyebabkan kita terdedah kepada maklumat-maklumat sampingan atau maklumat awal dulu. Ini yang perlu kita sedari, dan oleh itu pengarah-pengarah, pegawai kanan dan pegawai lain perlu memahami ini. Saya minta semua pegawai dan kaki tangan yang menjadi teraju utama dilantik sebagai Ketua Pegawai Keselamatan dan Penolong Pegawai Keselamatan, iaitu tuan-tuan ini, serta pegawai pengelas. Pegawai pengelas ni pegawai yang mengklasifikasikan surat-surat ini. Kadang-kadang kita tak tahu mana satu confidential, mana satu yang biasa, mana satu yang perlu dimasukkan rahsia besar. Melaksanakan dan menguatkuasakan dengan tegas langkah-langkah keselamatan perlindungan ditetapkan, umpamanya peruntukan Akta Rahsia Resmi 1972 ya, Akta 88 Peraturan dan Arahan Keselamatan dan Dasar Keselamatan Perlindungan dan yang dikuatkuasa di masa ke semasa bagi menghalang pelanggaran keselamatan, terutamanya kebocoran maklumat resmi atau rahsia resmi kerajaan. Sebab itu pelaksanaan kursus ini adalah dilihat sebagai bertepatan dengan matlamat di BKL untuk memastikan keselamatan dokumentasi terperingkat. Berikutnya lah di mana dia merupakan juga sebagai platform kepada kita untuk memastikan jabatan masing-masing di bawah tanggungjawab tuan-tuan untuk memberikan perhatian kepada dokumentasi berperingkat ini. Adalah menjadi satu tanggungjawab kepada semua untuk memastikan semua aset dan maklumat resmi dan rahsia resmi yang dimiliki oleh Dewan Kuala Lumpur dan juga kerajaan yang telah diklasifikasikan sebagai dokumen terperingkat sentiasa dilindungi dan ditutup ruang dan peluang kepada mana-mana pihak untuk sama ada dalaman ataupun luaran yang menggugat kredibiliti DBKL dan kerajaan. Amin. Jadi oleh itu kita semua perlu sedar bahawa sebarang undang-undang, peraturan, arahan atau prosedur yang berkuat kuasa mestilah dipatuhi. Jika tidak, banyak pihak akan mengambil kesempatan untuk mengancam keselamatan dan kesihatan rakyat, meliputi kegiatan memasukkan dokumen, membocorkan maklumat dan menyebar maklumat sudit dan sensitif kepada kita ataupun pada pihak kerajaan, di mana maklumat seperti ini tidak boleh dianggap sebagai satu maklumat yang beringan atau menganggap biasa. Untuk itu saya suka menyarankan kepada semua kita sekalian yang dilantik sebagai Ketua Pegawai Keselamatan dan juga Penolong Pegawai Keselamatan Jawatan serta ketua-ketua jabatan agar bersama-sama memberikan komitmen. Sebab itu pada pagi ini kita jemput semua sekali untuk memastikan keselamatan dokumen berperingkat di jawatan masing-masing dalam keadaan yang terkawal dan dijaga dengan sewajarnya. Aspek-aspek yang perlu diberi perhatian ialah bermula daripada pengelasan dokumen. Jadi pengelasan adalah amat penting, penerimaan, penghantaran, penyimpanan dan pelupusannya. Ianya perlu dilakukan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh prosedur dan juga perundangan yang ditetapkan, dan kita mesti mengambil berat tentang hal ini kerana kita saja yang tahu akan nilai-nilai kerahsiaan, nilai-nilai aset yang ada dalam jabatan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya ini akan mengukuhkan lagi kawalan kita. InsyaAllah kita akan usaha untuk dapat 5 bintang di segi taraf perlindungan keselamatan bagi Dewan Kuala Lumpur. Jadi kita akan bersama-sama, kalau dengan sokongan tuan-tuan,
memperhalusi perkara-perkara yang berkaitan dengan tindakan dan prosedur serta amalan kita untuk membolehkan keselamatan perlindungan berada pada tahap yang terbaik, dan ini memerlukan komitmen dan kefahaman daripada tuan-tuan dan perempuan termasuk pengurusan tertinggi bagi membolehkan kita membendung hal-hal yang bersifat kebocoran, mengelakkan daripada menanggung aib atau kerugian sekiranya berlaku insiden kecurian dan kebocoran maklumat, sabotaj, kebakaran, kehilangan aset dan sebagainya. Sebab itu kita dengan kerjasama antara DBKR dengan Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, khususnya pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Wilayah Persekutuan adalah amat dialu-alukan, dan saya sekali lagi yang personally I'm very happy dengan apa yang dikomitkan oleh Pak Encik Anwar. Jadi jalinan kerjasama ini adalah amat penting, dan saya rasa kalau kita boleh bertindak bersama-sama melalui bidang tugas masing-masing sebagai Ketua Jabatan, termasuk juga Chief Keselamatan kita Datuk Saleh Yusof, maka kita akan boleh mencapai tahap keselamatan, perlindungan keselamatan yang baik, dan pada masa yang sama juga kita mencapai hasrat dan doa Encik Anwar lah untuk menjadikan DBKL 5 star dari segi keselamatan, perlindungan keselamatan. Jadi saya ucapkan terima kasih pada komitmen tuan-tuan yang bersama-sama daripada pagi ini, dan kita berharap kursus ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Akta Rasa Rasmi 1972 ni diwujudkan dah lama dah. Since kita copy paste daripada Akta British dulu, 1920 something. Lepas tu kita bawa masuk dalam Malaysia, kita timbal guna dan sebagainya. Saya berpandangan semua pihak perlu ambil maklum. Ikutkan tujuan Akta Rasa Rasmi ni dibuat adalah sebagai satu langkah untuk memastikan supaya dokumen rahsia rasmi kerajaan tidak boleh bocor. Itu satu. Yang keduanya, untuk memastikan supaya kaki tangan yang melaksanakan tugas dalam membabitkan dokumen rasmi ini tidak boleh cuai. Kita bermula dengan perakuan di bawah Akta Rasa Rasmi 1970. Jadi perakuan ni saya rasa pihak DBKL dah laksanakan untuk semua kaki tangan awam dia. Lepas tu kita pun kuasakan juga perakuan ni untuk semua kontraktor, vendor-vendor yang bertugas untuk membuat projek-projek dengan kerajaan. Jadi saya minta supaya semua pengarah-pengarah jabatan yang terlibat dalam pengurusan bersama pihak vendor, kontrak dan sebagainya, mohon untuk minta dia tanda tangan dulu perakuan bawah Akta Rasa Rasmi ni bagi memaklumkan dia bahawa dia terlibat dengan Akta Rasa Rasmi 1972, yang mana hukumannya sekiranya membocorkan maklumat rahsia rasmi kerajaan akan dibuat penjara seumur hidup. Rahsia rasmi maksudnya apa-apa suratan yang dinyatakan dalam jadual, ataupun apa-apa saja dokumen yang dibertarafkan rahsia besar, rahsia sulit terhad oleh seorang menteri, menteri besar, ketua menteri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah Seksyen 2B. Jadi ada dua dokumen kat sini. Satu, dokumen dalam jadual. Satu, dokumen luar jadual. Itu dimasukkan dalam definisi rahsia rasmi. Pegawai pengelas diberi amanah untuk mengelaskan dokumen-dokumen yang di bawah jadual dan juga yang di luar jadual. Kena tengok dokumen apa yang tak dikelaskan. Yang kita bagi pada pegawai awam di bawah Seksyen 2B ini mengelaskan dokumen-dokumen luar jadual. Tapi untuk dokumen-dokumen dalam jadual pun kena rekod dalam buku daftar. Dalam jadual, luar jadual, semua kena rekod dalam buku daftar. Tapi pegawai pengelas hanya kelaskan dokumen-dokumen luar jadual saja. Okey, macam mana kita nak kelaskan dokumen rahsia rasmi? Yang pertama sekali, kena ada pegawai awam yang dilantik. Okey, ada isu, konon dia kata dalam jabatan dia mula-mula ada pelantikan, lepas tu ada pertukaran pegawai dan sebagainya. Tak ada pelantikan. Tapi di DBKL, alhamdulillah, sebab pelantikan dibuat daripada pengarah, timbalan,
KP dan juga Datuk Bandar. Jadi bila pelantikan begitu, kalau pengarah bertukar, dokumen tersebut boleh ditandatangani oleh timbalan KP ataupun Datuk Bandar. Jadi masalah tak ada pelantikan pegawai pengelas di DBKL tak timbul. Untuk menyimak, make sure menyimak dokumen sendiri. Jangan buat dokumen orang. Banyak jabatan dekat sini kongsi dokumen, kena ingat pemula dokumen datang daripada mana. Kalau pemula dokumen datang dari jabatan perancangan dah tak sulit. Tapi bila sampai kat jabatan lain, dia nak bagi maklum balas pada dokumen tu, tak perlu ikut tanda sulit sekiranya kandungan yang hendak dibalas tidak mengandungi maklumat sulit. Bila saya buat pemeriksaan di DBKL, memang saya ambil maklum masalah ruang dalam pengurusan dokumen peringkat di DBKL. Tak ada space. Bila tak ada space, tempat penyimpanan tempat lain, buku daftar tempat lain, orang yang boleh uruskan tempat lain. Dia tidak boleh duduk satu tempat. Jadi yang ni yang paling penting, pengurusan kena betul. Okey, ada dua jenis buku daftar. 1492, 1492A. Bagi 492 ni, 492 hanya untuk dokumen dalam jadual, pos kabinet, kertas kabinet. Minta maaf soalan. Pegawai aktif negara tak dalam. Sekarang ni ada dua jabatan di Kuala Lumpur yang tengah buat, iaitu Jabatan Kerja Raya Wilayah dan juga Jabatan Lembaga Penduduk. Memang susah lah bila kita tengok proses dokumen nak buat. Bila kita cerita pasal sorting ni, kadang-kadang ada jabatan, dia pulang balik dokumen kita. Dia tanya dengan kita dulu sebelum dia pulang. Bila dia nak buat perupusan di jabatan dia, ada dokumen kita yang terperingkat rahsia besar sulit. Dia akan tanya balik dengan kita, dokumen ni status dia apa. Jadi kita kena jawab balik status dia apa. Kalau kita nak bantu dia, patutnya kita kena kelaskan semula lah dokumen tu. Jadi senang dia nak lupuskan file dia. Ada orang cuba dapatkan maklumat daripada tuan-tuan, kena buat laporan bertulis pada ketua jabatan. Kalau kita orang luar, kena buat laporan pada polis. Beban pembuktian yang mengatakan bahawa orang tu ejen negara asing terletak kepada orang yang dituduh. Seksyen 8/1, yang ni kena tengok baik-baiklah. Bila kita menyampaikan suatu rahsia rasmi dengan salah, menggunakan satu rahsia rasmi dengan salah, menyimpan dalam bilik suatu rahsia rasmi dengan salah, tidak menjaga rahsia rasmi dengan cara yang berpatutan, atau bertingkah laku hingga membahayakan keselamatan suatu rahsia rasmi, penjara 1 tahun. That's why saya tekankan pada pelantikan pendaftar rahsia, tekankan pada siapa yang boleh urus dokumen rahsia besar, senaraikan dalam Jabatan Keselamatan Jadual. Sebab kalau tak disenaraikan, tak dilantik dengan cara rasmi, diorang yang simpan guna dokumen tu salah sebenarnya. Apa suratan rasmi yang ada dekat DBKL? Sebab suratan rasmi dalam akta rahsia rasmi ni, dia fokus pada dokumen-dokumen yang boleh menunjukkan imej suatu jabatan. Contoh saya bagi, pendaftar rahsia, Jabatan Pendaftaran Negara, dia ada surat beranak, dia ada sijil lahir, dia ada my card. Itu dia punya suratan rasmi dia. Kalau immigration, dia ada pasport. JPJ, dia ada notat. Kalau hospital, dia ada pengakuan doktor, dia ada MC letter. Yang tu yang bila kata-kata pemalsuan di bawah suratan rasmi ni. Ijazah, di universiti dia ada ijazah palsu. Okey, seksyen 17A, pembelaan sederhana pada pegawai awam. Yang ni yang saya nak tekankan lagi sekali. Tolong buat pelantikan secara rasmi, senaraikan mana-mana pegawai yang boleh pegang fail rahsia besar, sebab itulah pembelaan pada dia sekiranya dia ditangkap bersama dokumen tersebut. Sebab dia nak tunjukkan bahawa dia dibawa membuat tugas rasmi dia. Okey, bagi sulit, dia cuma kata supaya tidak menyusahkan pentadbiran dan tidak memberi malu pada orang lain. Itu sulit.
Untuk pengurusan dokumen terperingkat, bagi menerima, memproses, menyimpan, menghantar ni, kita wujudkan dia satu je, pendaftaran rahsia. Bagi demikian, kita boleh wujud unit pendaftaran rahsia sebab dia unit kecil pada setiap jabatan. Okey, disilakan oleh seorang penjawat awam yang tetap. Yang ni kita panggil pendaftar rahsia. Jadi, pendaftar rahsia ni dia tak ramai. Pendaftar rahsia ni seorang. Pendaftar rahsia ni seorang, pelantikan yang seorang tu. Cuma nanti bila kita buat unit pendaftaran rahsia di jabatan masing-masing, dia beza dia, pendaftar rahsia akan kontrol semua dokumen tu. Cuma nanti dia kata penyimpanan orang ni akan urus. Dokumen nak hantar masuk fail, surat apa semua orang ni akan urus. Sebab di DBKL dia tak ada satu space yang boleh dibuat urusan segala-galanya dalam satu part. Peringkat dokumen tidak bergantung kepada peringkat rujukan fail. Rujukan fail tahu, kalau nombor surat tu dia tulis DBKL S 1234/2/3. Jadi rujukan surat tak boleh mencerminkan dokumen itu jadi sulit atau tak. Walaupun pakai rujukan fail R ke, rujukan fail S ke, dokumen itu tak semestinya menjadi dokumen sulit. Sebab dia cuma dikandung dalam fail sulit. Fail rahsia ni, dalam dia ada dokumen sulit, tak ada masalah. Sebab fail ni lebih tinggi daripada kandungan dalam dia. Tapi kalau fail rahsia, dalam dia ada rahsia besar, tak boleh. Bila kita pakai sistem satu lapis sampul surat, kita kena sediakan beg berkunci. Tapi biasanya kita tak ada beg berkunci. Bila tak ada beg berkunci, kita kena pakai sistem dua lapis sampul surat. Sampul surat yang pertama, ni saya kata ni, sampul surat yang pertama seal, chop, record, ada nombor rujukan. Di luar sampul surat pertama ni akan diselit dengan borang jadual. Baru kita masukkan dalam sampul surat yang kedua. Jadi bila kita hantar surat tu sampai ke pendaftar rahsia, dia akan buka surat, dia akan jumpa borang jadual tu dulu. Jadi borang jadual tu dia akan chop, terima, dia akan hantar balik pada orang yang menghantar. Dan dokumen tu boleh direkod dengan senang sebab dalam borang jadual tu memang tulis tajuk surat, nombor rujukan dan tarikh dia. Ada soalan? Saya daripada Jabatan Audit Dalam. Jadi saya mengklasifikasikan teguran-teguran audit yang saya keluarkan tu sebagai sulit. Jadi kalau saya tak klasifikasikan semula, maknanya saya biarkan dia sebagai sulit je. Tujuan saya supaya tidak ada sesiapa yang akan mendedahkan penemuan-penemuan audit dalam, sebab penemuan audit dalam dia lebih sensitif daripada penemuan audit luar. Jadi kerana banyak rahsia dalam penemuan audit dalam tersebut, jadi adakah cara amalan yang saya amalkan sekarang ni betul atau boleh tambah baik? Terima kasih. Dia sebenarnya yang ni terpulang kepada hak individu pemula dokumen. Bagaimana kita boleh surat pula? Terpulang kepada pegawai pengelas. Jadi kalau ada orang kaki tangan yang ada rekod di antara satu-satu ni, kita akan dapat maklum. Make sure siapa yang dilantik sebagai pendaftar rahsia pegawai pengelas PKJ, dia perlu tahu dia punya apa tugas dia, siapa yang boleh berurusan dengan dia, siapa yang boleh keluarkan arahan dan siapa yang boleh buat kelulusan, supaya tak ada interfere dalam tugas-tugas yang dah dilaksanakan. Untuk merancang, PKJ kena merancang untuk menaik taraf keperluan keselamatan jabatan sedia ada. Maknanya dia kena ada satu tahap di mana perlu ada perubahan untuk memastikan supaya keselamatan yang sedia ada ni dia akan berubah mengikut kesesuaian keperluan semasa. Jadi saya harap benda ni pihak DBKL boleh bangunkan satu buku ataupun panduan berkaitan dengan risk assessment untuk pihak BBT, sebab yang ni mungkin akan digunakan untuk tahun 2 tahun akan datang. Apabila buku arahan keselamatan baru keluar, memang kita minta jabatan-jabatan kerajaan sediakan dia punya risk assessment
untuk setiap tempat. Keberanian bersambut